Keluaran bab 33. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berangkatlah dan pergilah dari tempat ini, kamu serta umat yang telah kamu pimpin keluar dari tanah Mesir itu. Tujuilah negeri yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan berfirman, kepada keturunanmu akan aku kurniakannya. Dan akan kuutus malaikatku berjalan mendahuluimu, dan akan kuusir Bani Kanaan, Bani Amori, Bani Het, Bani Feris, Bani Hewi, dan Bani Yebus. Pergilah ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu itu, atas sebab kamu umat yang keras kepala. Aku sendiri tidak akan hadir menyertai kamu, agar aku tidak membinasakan kamu ketika kamu dalam perjalanan." Apabila terdengar kata-kata ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah umat itu. Tiada sesiapa pun antara mereka memakai barang perhiasan. Firman Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini umat yang keras kepala. Jika aku hadir menyertai kalangan kamu, walaupun sekadar sedetik sahaja, tentu aku akan membinasakan kamu. Sekarang tanggalkanlah perhiasanmu, dan aku akan mempertimbangkan apa yang akan kulakukan terhadapmu." Maka bermula dari Gunung Horeb, orang Israel tidak lagi memakai barang perhiasan mereka. Sudah kebiasaan untuk Musa mengambil sebuah kemah, lalu memasangnya di luar kawasan perkemahan, agak jauh dari perkemahan. Dia menamai kemah itu kemah pertemuan. Maka sesiapa pun yang mahu mendapatkan petunjuk Tuhan akan pergi ke kemah pertemuan yang terletak di luar perkemahan itu. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangkitlah seluruh warga, lantas masing-masing berdiri di pintu kemahnya. Pandangan mereka mengikuti Musa sampai dia masuk ke dalam kemah itu. Setelah Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan, lalu berdiri tegak di pintu kemah itu. Kemudian Tuhan pun berfirman kepada Musa, apabila seluruh umat itu melihat tiang awan berdiri di pintu kemah, mereka pun segera sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa secara berhadapan muka, sama seperti manusia bercakap dengan sahabatnya. Setelah itu, kembalilah Musa ke perkemahan, tetapi Yosua anak Nun, pemuda yang menjadi penolongnya, tidak meninggalkan kemah itu. Musa berkata kepada Tuhan, "Memang engkau ada berfirman kepadaku, pimpinlah bangsa ini, tetapi engkau tidak memberitahuku siapa yang akan kau utus menyertai aku. Namun demikian, engkau juga berfirman, aku mengenal namamu, dan aku berkenan kepadamu. Sekarang, jika memang engkau berkenan kepadaku, nyatakanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, supaya aku dapat mengenal engkau dan engkau tetap berkenan kepadaku. Ingatlah juga bahwa bangsa ini ialah umatmu." Firman-Nya, "Hadiratku akan memimpin kamu, dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu." Kata Musa kepadanya, "Jika hadiratmu tidak memimpin aku, janganlah kami dibawa pergi dari sini. Dari manakah orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepadaku, yaitu aku dan umatmu ini? Bukankah kerana kehadiranmu menyertai kami, maka kami, yaitu aku dan umatmu ini, dibezakan daripada semua bangsa yang ada di muka bumi?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Akan kulaksanakan hal yang kamu katakan ini, kerana aku berkenan kepadamu dan aku mengenal namamu." Kata Musa, "Tunjukkanlah kiranya kepadaku kemuliaanmu." Firman-Nya, "Segala kegemilanganku akan kulalukan di hadapanmu, dan aku akan menyeru nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan mengasihani sesiapa yang kukasihani, dan aku akan berbelas kasihan kepada sesiapa yang kubelas kasihi." Firman-Nya lagi,
Kamu tidak dapat memandang wajahku, kerana tiada manusia yang dapat memandang aku dan terus hidup. Firman Tuhan. Ada sebuah tempat dekatku, dan kamu akan berdiri di atas keutuhan batu pejal itu. Kelak apabila kemuliaanku berlalu, aku akan meletakkan kamu di celah batu gunung itu, dan aku akan melindungi kamu dengan tanganku, sehingga aku selesai melintas lalu. Kemudian aku akan menarik semula tanganku, dan kamu akan melihat belakangku, tetapi mukaku tidak akan terlihat. Keluaran bab 34. Tuhan berfirman kepada Musa, Pahatlah 2 keping loh batu seperti yang dahulu. Akan kutulis pada loh-loh batu itu firman yang ada pada loh-loh dahulu yang telah kau pecahkan itu. Bersiaplah menjelang pagi hari, dan pada pagi-pagi lagi dakilah gunung Sinai. Berdirilah menghadap aku di sana, di puncak gunung itu. Tiada seorang pun yang boleh naik bersama denganmu, dan jangan ada seorang pun yang boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kawanan ternakan pun tidak boleh meragut rumput di kaki gunung itu. Maka Musa memahat 2 keping loh batu, seperti loh batu yang dahulu itu. Pagi-pagi lagi, dia bangun lalu mendaki gunung Sinai, dengan membawa 2 keping loh batu itu di tangannya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu hadir dan berdiri bersama-sama Musa di sana, seraya menyeru nama Tuhan. Kemudian Tuhan melintas di hadapan Musa, lalu berseru, Tuhan, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, serta berlimpah kasih dan setia. Allah mengukuhkan kasih abadi bagi beribu-ribu orang, mengampunkan kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah daripada hukuman, serta membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Dengan segera Musa bersujud dan menyembah. Dia berkata, Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar berkenan kepadaku, maka hadirlah kiranya Tuhan menyertai kami. Biarpun memang bangsa ini bangsa yang keras kepala, namun begitu, ampunkanlah kesalahan dan dosa kami, serta terimalah kami untuk menjadi milik-Mu. Firman-Nya, Ketahuilah bahwa aku membuat satu perjanjian. Di hadapan seluruh bangsamu ini akan kulakukan keajaiban yang belum pernah terjadi dalam kalangan bangsa mana-mana pun di seluruh bumi ini. Seluruh umat yang kamu tinggal bersama-sama dalam kalangan mereka akan menyaksikan pekerjaan Tuhan yang teramat hebatnya yang akan kulakukan denganmu. Maka patuhilah betul-betul apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Sesungguhnya aku akan mengusir orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus dari hadapanmu. Berhati-hatilah agar kamu tidak mengikat apa-apa perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, agar mereka tidaklah menjadi jerat dalam kalangan kamu. Sebaliknya, robohkanlah mazbah-mazbah mereka, hancurkanlah tiang-tiang berhala mereka, dan tebanglah patung berhala Asyerah mereka. Kamu tidak boleh sujud menyembah Tuhan lain, kerana Tuhan yang namanya cemburu ialah Allah yang cemburu. Jangan ikat perjanjian dengan penduduk negeri itu, kerana pada waktu mereka berzina dengan mengikuti Tuhan mereka dan mempersembahkan korban kepada Tuhan-Tuhan itu, mereka akan menjemput kamu, dan kamu akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila kamu mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu berzina dengan mengikuti Tuhan mereka, maka mereka akan membuat anak-anak lelakimu berzina,
dengan mengikuti Tuhan mereka. Jangan buat bagi dirimu Tuhan-Tuhan buatan logam. Tetaplah merayakan perayaan roti tidak beragi, seperti yang aku perintah kepadamu. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, kerana dalam bulan Abib itulah kamu keluar dari Mesir. Semua yang lahir pertama daripada rahim ialah milikku. Dan begitu jugalah semua ternakanmu yang jantan, yang lahir pertama daripada lembu atau domba. Anak keldai yang lahir pertama harus kamu tebus dengan seekor anak domba. Jika kamu tidak menebusnya, kamu hendaklah mematahkan lehernya. Semua anak lelakimu yang sulung harus kamu tebus. Jangan ada seorang pun menghadap hadiratku dengan tangan kosong. Hendaklah kamu bekerja selama 6 hari, tetapi hendaklah kamu berhenti pada hari ke-7, sekalipun pada musim membajak dan pada musim menuai. Rayakanlah perayaan 7 minggu apabila kamu mula menuai hasil pertama gandum kamu. Begitu juga perayaan pengumpulan hasil pada penghujung musim bertani. 3 kali setahun, hendaklah semua warga lelaki dalam kalangan kamu datang menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Aku akan mengusir bangsa-bangsa dari hadapanmu dan meluaskan daerahmu. Tiada seorang pun akan mengingini negerimu ketika kamu pergi menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Jangan kamu persembahkan darah daripada korban sembelihan yang diperuntukkan bagi hari rayaku dengan sesuatu yang beragi. Juga sembelihan hari raya Paskah tidak boleh tersisa sampai pagi. Bawalah yang terbaik daripada hasil pertama tanahmu ke dalam bait Tuhan Allahmu. Janganlah kamu merebus anak kambing atau anak domba dalam air susu induknya. Firman Tuhan kepada Musa, Tulislah firman ini, kerana berdasarkan firman inilah aku telah membuat perjanjian dengan kamu dan dengan Israel. selama 40 hari 40 malam, Musa berada di sana bersama-sama Tuhan, dan selama itulah dia tidak makan roti dan tidak minum air, dan dia menulis firman perjanjian, yaitu 10 perintah, di atas loh-loh batu itu. Sewaktu Musa turun dari Gunung Sinai sambil membawa kedua-dua loh hukum di tangannya, Musa tidak sedar yang kulit mukanya bercahaya-cahaya kerana dia telah berbicara dengan Tuhan. Apabila Harun dan orang Israel melihat Musa dengan kulit mukanya yang bercahaya-cahaya itu, mereka takut mendekatinya. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan semua pemimpin jemaah Israel itu kembali kepadanya, dan berbicaralah Musa kepada mereka. Sesudah itu, seluruh orang Israel mendekatinya, lalu Musa mengamanatkan kepada mereka semua yang difirmankan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungkanlah mukanya. Tetapi ketika Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengannya, dia menanggalkan selubung itu sehingga dia keluar semula. Setelah keluar, dia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, dan orang Israel melihat kulit muka Musa yang bercahaya-cahaya itu. Kemudian Musa pun menyelubungkan mukanya semula sampai dia masuk lagi untuk berbicara dengan Tuhan. Keluaran bab 35. Musa mengumpulkan seluruh jemaah Israel dan berkata kepada mereka, Inilah hal-hal yang diperintahkan Tuhan, dan hendaklah kamu lakukannya. Hendaklah kamu bekerja selama 6 hari, tetapi hendaklah ada untuk kamu hari yang suci pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari istirahat penuh takzim yang dikhususkan untuk Tuhan. Sesiapapun yang melakukan pekerjaan pada hari itu hendaklah dihukum mati.
Janganlah kamu nyalakan api di seluruh tempat tinggalmu pada hari Sabat. Musa berkata kepada seluruh jemaah orang Israel, Inilah hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Bawalah persembahan khusus daripada harta bendamu kepada Tuhan. Setiap orang yang ikhlas hatinya hendaklah membawa persembahan khusus kepada Tuhan, berupa emas, perak, dan gangsa, serta kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan kain linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang dicelup merah, kulit anjing laut, kayu akasia, minyak untuk pencahayaan, rempah ratus untuk minyak tabis, dan untuk dupa harum, serta batu permata oniks dan batu permata tatahan untuk baju efod serta penutup dada. Setiap orang antara kamu yang memiliki kepakaran, hendaklah tampil untuk membuat semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemah suci dengan kemah dan penudungnya, cangkuk-cangkuk pengancingnya, papan-papannya, kayu-kayu palangnya, tiang-tiangnya, serta lesung-lesung pasaknya, tabut dengan kayu pengusungnya, penutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala kelengkapannya, dan roti persembahan, kaki pelita untuk tata cahaya dengan kelengkapannya, pelitanya, dan minyak untuk pencahayaan, mazbah pendupaan dengan kayu pengusungnya, minyak tabis, dan dupa harum, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mazbah korban bakaran dengan kekisi gangsanya, kayu pengusungnya, dan segala kelengkapannya, bejana pembasuhan dengan alasnya, kain yang memagari laman dalam, tiang-tiangnya, alas-alasnya, dan tirai pintu gerbang laman dalam, pasak-pasak kemah suci, dan pasak laman dalam dengan talinya, pakaian yang halus tenunannya untuk menyelenggarakan peribadatan di tempat suci, pakaian suci untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk menunaikan tugas sebagai imam. Kemudian pergilah seluruh jemaah Israel dari hadapan Musa. Sesudah itu, datanglah semua orang yang tergerak hati mereka dan semua orang yang ikhlas jiwa mewakafkan persembahan khusus kepada Tuhan untuk pengerjaan kemah pertemuan, untuk seluruh peribadatannya, dan untuk pakaian suci. Setiap orang yang ikhlas hatinya, baik lelaki maupun perempuan, datang membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin mohor, dan gelang tangan, yaitu segala jenis barang emas permata. Mereka semua mewakafkan persembahan unjukan daripada emas kepada Tuhan. Selain itu, setiap orang yang mempunyai kain biru, kain ungu, kain merah menyala, kain linen halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang dicelup merah, dan kulit anjing laut, datang membawanya. Setiap orang yang dapat mempersembahkan persembahan khusus daripada perak atau gangsa, mewakafkannya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Dan setiap orang yang mempunyai kayu akasia untuk segala pekerjaan peribadatan, datang pula membawanya. Setiap perempuan yang ahli dalam hal memintal dengan tangannya sendiri, datang membawa barang yang dipintalnya, yaitu kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan kain linen halus. Kemudian, setiap perempuan yang tergerak hatinya kerana memiliki keahlian itu pun memintal bulu kambing. Para pemimpin membawa batu permata unam dan batu permata tatahan untuk baju efod serta penutup dada, rempah ratus dan minyak untuk pencahayaan, untuk minyak tabis, dan untuk dupa harum. Semua lelaki dan perempuan yang ikhlas hati membawa sesuatu bagi segala pekerjaan yang harus dilakukan, selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan perantaraan Musa. Orang Israel datang mewakafkan semuanya sebagai persembahan sukarela kepada Tuhan. Musa berkata kepada orang Israel, Lihat, Tuhan telah memanggil Bezaliel, anak Uri, anak Hur,
daripada suku Yehuda. Dia sudah memenuhi Bezaleel dengan roh Allah, dengan kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, dan segala kepandaian, supaya dia merancang pengerjaan emas, perak, dan gangsa, pengukiran batu permata untuk ditata, serta pengukiran kayu, dan supaya semua rancangan itu dapat dikerjakannya. Allah telah mengurniakan dalam hatinya kemahiran untuk mengajar orang lain. Dan begitu jugalah dalam hati Aholiab, anak Ahisamak, daripada suku Dan. Mereka itu telah dipenuhinya dengan kemahiran untuk mengerjakan segala pekerjaan tukang, pekerjaan pakar, pekerjaan menyulam kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan kain linen halus, serta pekerjaan tukang tenun. Jadi mereka semua pelaksana segala jenis pekerjaan, serta mereka bentuk yang mahir.